bekas imam masjid negeri Sallallahu Alaihi Wasallam Muhammad. Lepas pencen balik jadi imam di kampung. Jadi imam dia, imam sungguh Sallallahu Alaihi Wasallam Muhammad. Setiap waktu hadir di masjid. Sebab ada tu imam tak sungguh. Seminggu sekali mai masjid jadi imam hari Jumaat. Ni imam sungguh tuan-tuan. Setiap waktu hadir ke rumah Allah. Kalau tak mai masjid, orang tahu dah mesti sakit. Orang tahu dah sakit. Hujan pun tak jadi alasan tak mai rumah Allah. Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekalipun hujan ni, dia termasuk daripada uzur jamaah. Kalau hujan turun, jadi uzur tak perlu pergi main jemaah ni. Kalau kita keluar rumah Rasulullah SAW Muhammad, bau kita keluar ni basah, tak happy ya. Uzur jemaah, tak ada alasan. Rasulullah SAW Muhammad dia kata tak ada kereta, hanya ada motor. Naik motor, buh baju hujan, kepala ni sekup dengan plastik, di rumah Allah. Kita tuan-tuan, subhanallah, Rasulullah SAW Muhammad, kereta 2-3 biji, tapi tak boleh sampai rumah Allah setiap waktu. Tambah-tambah kereta tu baru basuh pula. Kereta baru basuh, tengok tengah hujan, Allah sayangnya baru basuh. Tuan-tuan, korban dengan dunia. Lepas tu nak mati seperti mana yang kita masukkan tadi. Allah tak boleh bohong Tuhan. Tak boleh bohong Tuhan. Cik Iman kampung saya tuan-tuan, Sallallahu Alaihi Wasallam, boleh kerana hidup dia macam tu, subhanallah, Sallallahu Alaihi Wasallam, Tuhan bagi mati sangat mulia. Dia sakit hari Jumaat, dia sakit asar. Bila sakit ni langsung dia kata, bawa pergi hospital. Bawa pergi hospital. Pasal apa? Sebab dia nak ambil pahala yang terakhir di atas muka dunia. Apa dia? Sakit berubat. Sakit berubat. Walaupun kita kata boleh serah diri nak mati dah, tuan-tuan, cari macam mana nak dapat pahala yang terakhir atas muka dunia. Berubat. Pergi hospital. Esoknya asar, Sallallahu Alaihi Wasallam Muhammad, dia kata pada isteri dia, Sallallahu Alaihi Wasallam Muhammad, hari ini kalau abang mati, simpan lepas insya' tu pesan dia. Hari ini kalau abang mati, simpan lepas insya'. Sallallahu Alaihi Wasallam. Tuan-tuan, lepas dia kata mengucapkan ucapan tu, tengok angkat takbir, Allahu Akbar, habis umur tuan-tuan. Tu bertengok mati sangat mulia. Orang yang main tengok jenazah dia semua akan jatuh air mata. Pasal apa? Muka elok. Muka ketika dia mati lebih elok daripada dia hidup. Tak boleh bohong Tuhan. Perasaan dengan Tuhan tu macam mana? Tak boleh bohong Tuhan, sebab Tuhan tengok hati kita. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amalikum walakin yanzuru ila qulubikum. Tuhan tak tengok pada rupa parah kamu. Tuhan tak tengok pada amalan kamu. Yang Tuhan tengok ialah hati kamu. Macam mana perasaan kamu dengan Allah. Sallallahu Alaihi Wasallam Muhammad. Tuan-tuan, itulah hadis yang saya sebut tadi. Al-mu'min sarrathu hasanatuh. Orang yang beriman adalah orang yang seronok kalau boleh buat baik. Allahu Akbar. Kalau Tuhan, Sallallahu Alaihi Wasallam Muhammad, kalau Tuhan pilih kita boleh mendengar kuliah, pengajian, rasa seronok sekali. Seronok ni perasaan apa tuan-tuan? Iman. Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang suka kuliah, dengar kuliah, Sallallahu Alaihi Wasallam, hari tak boleh main kuliah, tak boleh pergi, rasa sedih sekali. Sallallahu Alaihi Wasallam. Ataupun hari dia dengar kuliah, Sallallahu Alaihi Wasallam Muhammad,
Tiba-tiba masalah Sayyidina Muhammad, tuan-tuan, tunggu Tok Guru tak mai. Jadi macam mana? Ish, sayang sungguh malam ni. Tapi hak sebaliknya, hatta syok kuliah, dia kata mujung tak mai. Lega aku. Tu beza kan? Beza. Hak jenis kuliah, kalau Tok Guru tak mai di sini, dia usaha pergi tangan lain, pergi cari kuliah di lain pula. Malam ni saya cerita ya tuan-tuan. Ada satu orang di tempat saya, Saudara Sayyidina Muhammad, kuliah hari Jumaat. Saudara Sayyidina Muhammad, lepas kuliah, salam dengan Tok Guru, Saudara Sayyidina Muhammad, keluar daripada masjid, langkah 2-3 langkah saja jatuh. Bila jatuh, orang angkat ke dalam masjid. Tengok memandang dah. Tu bahasa orang tua, memandang tu tahu, memandang. Nazak. Memandang dah. Orang ajak mengucap La ilaha illallah. Senang ya keluar La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Habis umur dia. Pasal apa tuan-tuan? Dia suka mengaji, hadir kuliah, dia mati berimpun segala kebaikan. Dia mati selepas dia menyalami guru dia. Selepas daripada menyalami guru dia, Saudara Sayyidina Muhammad, selepas pengajian, mati pula dalam rumah Allah, mati pula pada hari Jumaat. Tu dia merimpun kebaikan kat dia. Tuan-tuan, subhanallah, tak boleh bohong Tuhan. Macam mana perasaan tuan-tuan? Kalau mati boleh hari Jumaat ke, Masya Allah, tu besar sungguh kurniaan Allah. Pasal apa? Mati syahid akhirat, tak kena azab kubur. Saudara Sayyidina Muhammad, tak kena soalan malaikat Munkar dan Nakir. Tapi tuan-tuan, tanya diri sendiri, Saudara Sayyidina Muhammad, kalau nak mati hari Jumaat ni, padan dengan kita? Padan tak? Saiz kita tak? Pesan guru saya, kalau nak mati pada hari Jumaat, Saudara Sayyidina Muhammad, jangan buat maksiat pada malam Jumaat dan siang hari Jumaat. Jangan buat maksiat pada malam hari Jumaat dan siang hari Jumaat. Menjaga hak hari Jumaat, Saudara Sayyidina Muhammad. Kalau nak mati hari Jumaat, tanya, pergi sembahyang Jumaat pukul berapa? Orang KL ni lewatlah. Kalau tempat kita baca hadis, dalam hadis orang yang hadir Jumaat awal akan dapat pahala unta, lewat sikit dapat pahala lembu, lewat lagi pahala kambing, lewat sikit lagi pahala ayam, lewat sikit lagi pahala telur ayam. Kalau unta berapa? Harga berapa? 3,000, 5,000 dah unta. Lembu 3,000 buah pilah. Kambing dah 800 dah. Ayam RM15, tak tahu Kuala Lumpur. Telur ayam 2 kupang. Dia himpun sebulan 8 kupang ya. Tu hak nak mati hari Jumaat tu. Tu saya kata ukur saiz. Bayangkan kalau dia pi dapat pahala unta 5 kali 4 20,000. Subhanallah. Bila nak amai orang Kuala Lumpur pencen ni suruh kot. Kalau Tuhan bagi sampai buat pencen, rebut tuan-tuan, rebut. Di tempat saya, subhanallah, saya tengok satu orang Tok Guru
Allahu Akbar. 10.30 sampai dah. 10.30 tu tuan-tuan sampai dah. Tuan-tuan, tu orang yang reti menilai hari Jumaat. Reti menilai hari Jumaat. Allahu Akbar. Ni kita ni tuan-tuan, soalan kalau kita tak ada kerja apa, ke 10.30 dia buat apa? Dia tidur lagi, cuti, tak ada kerja apa. Soalan senang. Ni semua ni perasaan ni tak boleh dibuat-buat. Perasaan suka pada kebaikan tak boleh dibuat-buat. Dia perasaan, dia perasaan. Allahu Akbar. Tuan-tuan, macam mana pula kalau kita terbuat benda yang tak elok? Boleh tak kita tak buat benda tak elok? Boleh tak kita tak buat maksiat? Tak boleh. Kita bukan malaikat. Kita kena buat juga maksiat. Tapi apa perasaan ketika jatuh pada maksiat? Tak seronok, menderita. Tuan, menderita tu dia panggil taubat. Sebab taubat ni an-nadamu taubah, menyesal itu taubat. Bila timbul penyesalan, maka timbullah daripada mulut kita astaghfirullahalazim. Itu kerana kita menyesal kita buat dosa. Orang beriman, taubat ni bila mana kita ingat kita tak seronok, bila teringat kepada dosa kita tak rasa lazat, tu mana taubat. Kita buat maksiat, sama ada jenis hak tengok ke, jenis hak dengar ke, jenis apa. Bila kita teringat balik maksiat, kita tak seronok, tu mana taubat, menyesal. Tapi kalau teringat balik, isyoklah, dia rasa lazat dengan maksiat. Wal'ayadzubillah. Maknanya orang ni orang yang tidak ada ciri-ciri keimanan. Orang beriman ni jangan sampai bila buat maksiat dia rasa biasa dengan maksiat. Takut tuan-tuan, takut kita ni. Ustaz Sayyidina Muhammad tengok golongan salafus salih, mereka keluar berjalan melangkah tu Allah, Allah, Allah. Sebab siapa? Sebab mereka nak akhir yang keluar daripada mulut mereka ialah Allah. Allahu Akbar. Kita tahu, kita mau tak tuan-tuan? Tuan-tuan mau kan mati tengah tengok TV? Saya tanya. Tengah tengok sinetron, okey lah tu. Mati, ya Allah. Kita hidup kita suka apa? Hidup ni suka apa? Taat, mati taat. Satu orang artis, tak mau sebut nama, dia mati tengah menari di Kelantan. Ni orang baru tak kenal, ni veteran ni. Dia mati tengah menari di Kelantan. Pasal apa? Sebab hidupnya dia tak boleh tinggal menari, tak boleh bohong Tuhan. Nak tahu mati baik ke tidak kita ni hidup baik tak? Allahu Akbar. Sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita hidup kita baik, insya-Allah, wa ma rabbuka bizallamil abid, Tuhanmu tidak akan menzalimi hambanya. Tuhan tak akan zalim kita. Satu orang tuan-tuan, anak murid saya mengaji di Indonesia, cerita pengalaman. Orang main Jumaat, khatib baca khutbah sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Bila berkhutbah sallallahu alaihi wasallam Muhammad, bila sampai khutbah kedua, duduk. Lepas bila di bawah anu selawat sallallahu alaihi wasallam Muhammad, Allahu Akbar tuan-tuan. Orang di bawah tunggu untuk khatib diri untuk menyambung khutbah kedua, tak bangkit. Maka duduk agak di bawah ni, macam-macam agak. Sallallahu alaihi wasallam. Dia cari khutbah kedua apa? Tak jumpa. Ni agak ke bawah. Tak jumpa khutbah kedua apa? Lambat sangat. Akhirat hari tu bila bangkit, naik member hak ni, dia naik kat belakang ni. Tengok tuan-tuan, atas kursi. Bukan tidur, mati. Mati tuan-tuan.
Mati tengah membaca khutbah, tengah berkhidmat kepada Allah. Tu dia tuan-tuan, tu dia kuyuhlah. Orang buat turun dia daripada mimbar, letak di hadapan, ganti khatib yang kedua. Salah sama. Waktu orang sembahyang hari tu Jumaat, semerbak masjid wangi tuan-tuan. Allahu Akbar. Mati tengah berkhidmat kepada Allah. Nak dah macam tu? Seronoklah buat baik, menderitalah kalau buat benda tak baik. Guru saya, dia mati tengah berkuliah tuan-tuan. Dia mati di Perlis. Orang baling, salah Sayyidina Muhammad, mati di Perlis, kuliah subuh. Hari nak kuliah subuh di Perlis ni, tidur di Perlis. Salah Sayyidina Muhammad mengajak tuan-tuan, penawar kitab penawar bagi hati, tak tasawuf tu, ada Sayyidina Muhammad. Perkataan akhir yang keluar daripada mulutnya zuhud. Orang terkejut waktu mana kepalanya bertuh di mikrofon. Dia mati tengah mengajak. Pasal apa? Suka mengajak. Tuan-tuan, itulah orang beriman. Iman benda sangat berharga. Iman siapa pun tak boleh bagi. Yang boleh kurnia iman hanya Allah saja. Peliharalah nikmat iman. Iman tuan-tuan, soalan sama, kalau kita, apa punca orang tu mati tercabut iman? Wala'iyadzubillah. Apa punca orang tu mati luar pada Islam? Wala'iyadzubillah. Sebab dia tak menghargai nikmat iman. Bahkan Musa Sayyidina Muhammad bukan sekadar tak menghargai nikmat iman, nikmat yang Tuhan bagi kepadanya di jasad dan anggotanya tak disyukuri. Nikmat mata tak rasa besar, nikmat telinga tak rasa besar. Nikmat ni bila mana kita tak hargai, resikonya ketika nak mati iman tercabut, wala'iyadzubillah. Mati luar daripada agama Allah, wala'iyadzubillah. Tu bahayanya. Kalau macam tu, masalah hargai nikmat yang Tuhan bagi ni. Iman dalam hati kita ni, kita tak pernah pilih pun. Tuhan yang pilih untuk kita. Kita keluar main ke dunia ni, tengok mak dan ayah kita dah pun Islam. Tuhan pilih untuk kita. Betapa banyak orang di luar sana yang Tuhan tak bagi iman kat mereka. Beranak-beranak tengok mak pak dia orang putih, mak pak dia Cina, mak pak dia India. Kita Tuhan pilih keluar ke dunia, mak kita Islam, ayah kita Islam. Tapi ramai orang Islam yang tak menghargai nikmat yang dalam jiwa dia, tuan-tuan. Jadi suburkanlah masalah yang dikatakan nikmat yang Tuhan bagi ini, iman. Iman ni dia bertambah dengan bertambahnya amalan. Dia bertambah kalau bertambah amalan. Sebab tu kalau tengok para ulama masalah mereka memperbanyakkan taat. Dengan banyak taat bertambah iman. Mereka bermujahadah menambah taat. Tuan-tuan, masalah Sayyidina Muhammad, sehingga taat jadi mudah di mata hati. Ni payah tuan-tuan ni nak pakai tahajud ni. Pasal apa tahajud susah? Nabi sebut dalam sebuah hadisnya, innama yasqalu qiyamul lail ala man asqalatul khataya. Hanya saja salah Sayyidina Muhammad, beratlah qiyamul lail itu kepada orang yang banyak salah dengan Allah. Itu yang susah bangkit sangat. Salah Sayyidina Muhammad. Bahkan ada orang tuan-tuan tak pernah terbuka pun hatinya nak berqiyamul lail. Kira-kira tak pala tu kerana nak bangkit subuh lagi. Kata ulama, min alamati man gharaqa fi dhunub adamun syirahi qalbihi liqiyamil lail wa siyamin nahar. Salah Sayyidina Muhammad, di antara alamat orang yang tenggelam dalam dosa ialah tak terbuka hatinya
untuk berqiyamul lail dan berpuasa di siang hari. Oh, berat tuan-tuan, macam nak menangis. Oh, fikir kita ni jauh sangat dengan Tuhan. Allahu Akbar. Tuhan sebenarnya, subhanallah, Tuhan dekat dengan kita, cuma kitalah yang jauh daripada dia. Tuhan dekat. Tuhan tak pernah hilang perhatiannya kepada kita. Ada Sayyidina Muhammad, Tuhan selalu ambil tahu hal kita. Tuhan sentiasa support kehidupan kita. Dulu kita seorang-seorang, lepas tu kita dua, bertambah jadi tambah anak seorang, dua, tiga, empat, lima, enam. Dulu harta tak ada, bertambah harta kita sehari demi sehari, hari demi sehari. Tapi tara mana kita balas jasa Tuhan? Sayyidina Muhammad. Tak mana balas jasa Tuhan, tak mana kita mendekatkan diri kepada Tuhan. Sedangkan umur duk banyak, sehari demi sehari makin dekat, sehari makin sehari mendekat. Maknanya masa berangkat ni tak tahu bila, masa nak pi tak tahu bila. Lepas tu menangguh amalan. Nantilah. Tengok nak berangkat dah. Dia nak tanya tuan-tuan, dah pukul berapa? Nak habis dah ni 8.25. Sallallahu. Kalau masa nak berangkat pukul 11 suku tak lagi, sedia lagi. Maksud saya, kalau 11 suku malam ni kita mati, agak-agak bersedia lagi. Kebanyakan orang kata, ustaz, kalau malaikat tu boleh kata malaikat boleh tangguh esok lah, malaikat tolonglah malaikat esok. Ada orang tua nampak saya tuan, dia ni subhanallah, lepas bayang subuh dengan perempuan dia, Sayyidina Muhammad, duduk lelaki bini orang tua. Lepas mayang subuh, dia turun pi cari roti canai, nak sarapan roti canai. Balik rumah Sayyidina Muhammad suruh bini dia buat ayam, kopi o, makan roti canai, sarapan dengan isteri. Lebih kurang pukul 8, Sayyidina Muhammad lepas sarapan bangkit duduk atas kerusi malah sana. Tiba-tiba masalah Sayyidina Muhammad, dia rasa penat. Dia kata, mai tengok Ustaz ni, penat ni, apa ni? Penat ni, mai ukur Ustaz, tengok Ustaz. Isteri dia pun ambil minyak angin, sapu, bombak, habis rumah tuan-tuan. Kalau dia tahu pukul 8 tu nak mati, agak-agak dia pergi cari roti canai tak? Tak lah kot, duduk tertikat mayang, baca Quran. Betul tak tuan? Kecil yang roti canai tu pasal apa? Nak mati ni. Tapi masalah tak tahu masa nak berangkat tu masalahnya. Tak tahu masa berangkat. Bila nak beralih ni? Nak pi ni bila? Semua kena pi. Tapi bersedialah untuk pergi. Macam mana nak bagi kita ni tak berahi sangat dengan dunia ni? Tuan-tuan, kadang-kadang kita himpun dunia sampai terlupa nak himpun akhirat. Kejar sungguhlah dunia, sampai tak ada lah nak bayar jemaah kadang-kadang. Guru kami tuan-tuan, wirid hariannya sembahyang tasbih. Wirid harian sembahyang tasbih. Tu tak kira, tak pernah tinggal sembahyang sunat qabliyah dan ba'diyah. Tuan-tuan, kita ni tinggal berjabu, tak ada semua, tak sempat belakang. Kita kata, tak ada kerja apa ke? Siapa tak ada kerja apa? Dia turun pergi mengajar, pergi kuliah, dia turun pergi bendang, dia ada mesyuarat, dia ada program, tapi sempat sembahyang tasbih hari-hari. Tuan-tuan, tu makna apa? Umur dah Tuhan berkati, sempat.
Orang ni kalau Tuhan tak berkat umur, semua tak sempat. Mengaji pun tak ada. Tapi siapa tak pergi kuliah? Tak ada Ustaz, tak sempat. Tak ada sungguh, kerja banyak sungguh. Tak ada, tak sempat. Umur tak berkat. Tapi kalau Tuhan bagi keberkatan umur, semua sempat insya-Allah. Dia zahirnya penuh dengan taat, kaya dengan taat. Boleh buat belaka-belaka. Tu taat. Sebab tu Nabi sebut ketika para sahabat tanya, Rasulullah, boleh tak kami nak kenal seseorang tu penghuni syurga? Ada alamat tak Rasulullah? Nabi kata ada. Bila mana seseorang itu Musa alaihi Muhammad, dia condong kepada kebaikan lebih daripada condong pada kejahatan. Dalam sehari-hari taat dia banyak, tuan-tuan. Maknanya itulah yang dikatakan ahlul khair ataupun panggil ahli syurga.